Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan Sejahtera pada hari ini, waktu ini, saat ini dan masa ini. Saya Wan Alif dan saya Jessica John. untuk hari ini bersiaran secara langsung hari Khamis 6 Mei 2021 bersamaan 24 Ramadan 1442 Hijriah. Bersiaran di bumi Kenyalang yang penuh dengan suasana indahnya, betul tak Jess? Dan seperti hari ini juga Wan Alif, set kita pun meriah hari Meriah, ini. warna-warni. Meriah, warna-warni, dan juga kita nak maklumkan kepada semua, terima kasih lah ya kerana setia memilih Sejahtera Asia sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Ya, betul tu Jess. Dan bagi yang tengah apa saja yang dilakukan, apa yang dibuat, semoga dipermudahkan dan jangan lupa setiap apa yang anda upload tu ketika melihat kami jangan lupa hashtag Sejahtera Asia dan upload di media sosial kita di Facebook dan juga Instagram. Pagi ni juga Wan Alif ada live dekat Facebook kita ya. Betul. Pada siapa yang tak ada TV dekat rumah tu boleh tengok live dekat Facebook kami di Sejahtera Asia. Bukan tak ada TV Jess. Sian, orang tak ada TV Jess. Yang tak buka TV mungkin tengah drive ataupun pergi ke mana-mana tempat ke tengah drive pun tak boleh main telefon Jess. Tak boleh, tapi kalau ada berhenti sekejap tu boleh lah. Boleh. Tengok. Kalau ada kat office ke tengah buat kerja ataupun tengah warming up, boleh tengok kita di Facebook. Kita tengah live sekarang. Gitu. Baik Wan Alif, mungkin boleh kongsikan apa antara topik kita pada hari ini Wan Alif? Okey, topik hari ini sangat sesuai dengan pemakanan pula. Bulan puasa ni Pemakaian. asyik nak makan. Tak sabar je nak makan. Lepas ni lama lagi berapa jam? Memanglah, kau tak puasa memanglah. Okey, ni tentang pemakaian kita hari ini. Hari Khamis memang sinonim di Malaysia pemakaian batik. Betul. Dan tajuk yang kita akan angkat batik identiti budaya dan juga gaya. Gaya. Gaya apa? Marhen ketika musim perayaan. Dah tak lama lagi nak masuk hari raya ni macam mana dengan penampilan kita walaupun kita raya ala kadar biasa-biasa je tapi mestilah nampak makin cantik, makin menawan dan tertawa. Betul Wan Alif, setuju. Tengok dia sendiri pun dah makin menawan makin hari. Terima kasih Jess. Lepas ni bank in ya. Awak expected bank in duit raya dekat saya nanti. Boleh. Sekarang duit raya senang saja. Kita boleh bank in guna QR je. Tapi minimum dia tengoklah kalau dah bekerja, harap maaf lah cuma angin saja. Teruk lah Wan Alif. Okey Jess. So hari ini memang kita ada satu topik menarik. Tapi sebelum topik tu kita nak kongsi tentang perkongsian COVID-19 dahulu. Ya, secara ringkas saja. Ya, secara ringkas saja COVID-19 di negeri Sarawak, tetapi saya mulakan untuk di Malaysia. Perincian ringkas untuk situasi COVID-19 di Malaysia setakat semalam 5 Mei 2021 di mana mencatatkan 3,744 kes baru mengatasi kes sembuh iaitu 2,304 dan juga dalam kes semalam, kes laporan harian COVID-19 semalam mencatatkan 17 kes kematian baru dan Selangor masih lagi menjadi negeri ataupun merekodkan laporan kes harian tertinggi iaitu 1,548 diikuti oleh Sarawak 419 dan beberapa negeri yang lain yang boleh anda ikuti di laman sosial ataupun laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Nampaknya Sarawak masih lagi 3 angka. Bagaimana laporan di Sarawak? Baik, laporan di Sarawak seperti yang Wan Alif maklumkan ada 17 kematian, betul? Betul. Jadi 2 daripada itu adalah kematian di Sarawak ya, di mana melibatkan jangkitan COVID-19. Menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat seramai 190 orang. Daripada 419 kes baru semalam yang dilaporkan, seramai 74 orang yang memang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 328 orang adalah terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Kalau nampak dekat skrin anda dekat sini sekarang ni, manakala 24 daerah ni telah kekal berstatus merah, nampak tak? Ya, betul. Banyak status merah ya dikeluarkan. Ada lagi status hijau. Betul. 11 daerah berstatus kuning dan 5 daerah berstatus jingga. Tiada lagi yang berstatus hijau, Wan Alif. Nampak tak peningkatan kes secara mendadak? Ya, betul. Dari sudut peningkatan yang secara mendadak dan juga tidak terkawal ini, kita harap yang di luar sana termasuk kita semua di sini terus mematuhi SOP-SOP yang telah pun dikeluarkan dan pastikan kita bukan sebagai mangsa daripada jangkitan COVID-19 ini. Kerana COVID-19 ini kita sedia maklum ianya adalah musuh halimunan. Tak nampak, Jess, betul tak? Nampak, memang susah nak nampak. Kalau nampak dah lari dah. Betul, siapa nak? Okey, dan hari ini juga kita ada topik menarik. Topik hangat. Ya, topik hangat yang diperkatakan berkenaan tentang
Sambutan Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Raya Aidilfitri, norma baru Betul. di mana Kerajaan Negeri Sarawak tempoh hari melalui Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak telah mengumumkan garis panduan SOP untuk sambutan Hari Raya. Betul. Jadi apa juga SOP yang dikeluarkan, Jess? Baik. Kalau untuk di Sarawak sendiri tidak dibenarkan adalah aktiviti ziarah hari raya dan ziarah kubur di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Jadi maksudnya dekat sini Wali, walaupun kebenaran diberi untuk menyambut perayaan iaitu 1 hingga ke 7 Syawal, betul tak? Tapi untuk aktiviti ziarah menziarah itu tidak dibenarkan kecuali 1 hingga 3 Syawal. Tapi itu pun bergantung kepada dia punya kawasan juga Wan Ali. Ya, kawasan dan kunjung ahli keluarga yang terdekat sahaja. Jangan pula sampai merentas negeri, merentas zon, melanggar SOP. Jangan ambil risiko. Risiko Pasal-pasal orang kena nak compound. dapat ampau. Tapi nak dapat ampau. Tapi orang terbagi nanti keluarkan ampau. Besar pula tu, Ya, RM10,000. besar. Bukannya lalang dia minta jadi tu. Jadi patuhi SOP, betul tak, Jess? Betul, patuhi SOP ni. Dan juga Wan Alif, saya nak tambah sedikit bagi solat sunat pula, ianya dibenarkan di masjid, surau, musola dan permis yang telah mendapat kebenaran Majlis Islam Sarawak sahaja. Tak boleh nak pergi tempat sebarang-barang ya. Bagi ziarah hari raya di zon Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, dia masih lagi dibenarkan namun hanya untuk keluarga terdekat sahaja, iaitu mulai 1 hingga 7 Syawal ya, dengan had pengunjung dalam satu-satu masa adalah 50% kapasiti mengikut saiz rumah dengan penjarakan fizikal harus ada. Betul. Janganlah penuh satu rumah tu. Kena ingat pihak PDRM akan pantau nanti. Jangan sampai tertangkap. Kita tak tahu nak jawab ke mana, betul tak? Betul. Dan yang paling selalu kita berada dalam hari raya itu rumah terbuka. So tahun ni memang tidak ada rumah terbuka, betul tak, Jess? Ya. Kalau rumah terbuka, Jess adalah orang pertama yang sampai. Saya nak bagi tahu juga ni Wan Alif, nak bagi tahu perkongsian sebab semalam saya ada buat tinjauan dekat laman sosial ya, di mana saya ada tanya mereka bagaimana sambutan perayaan tahun ini. Jadi mereka ada bagi tahulah, Lemang tengok saya tengok Lemang. Tak dapat nak berziarah dia cakap. Yang itu yang paling win. Dia cakap dia tengok Lemang, betul lah. Kita makan dekat rumah, apa-apa yang disediakan. Lepas tu raya, satu lagi daripada responden ni, raya sederhana je, tak payah panggil orang banyak-banyak. Tak payah panggil orang banyak-banyak. Yang satu lagi, ni yang tak patuhi SOP ni. Visit sebanyak rumah yang boleh. Kumpul ramai-ramai. Meriah, katanya. Lepas tu bayar compound ramai-ramai. Kena compound RM10,000 itu seorang. daripada feedback, daripada kita tengok reaksi daripada masyarakat kat luar pula. Saksikan VT ni. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda semua. Masih lagi bersama dengan saya dan juga Wan Alif. Baiklah, kepada anda semua selamat berpuasa dan tak lama lagi raya. Tak sabar nak sambut raya. Nak dapatkan duit raya pada orang sebelah ni. Lah tu. Tapi sedar tak? Tua tak dapat lagi duit raya. Tak apalah, nanti je minta. Okey, baik, kita nak ucapkannya tahniah kepada Pandalela Rinong kerana sekali lagi mengharumkan nama negara. Iaitu Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong sekali lagi mengharumkan nama negara apabila pemenang 2 pingat Olimpik itu memenangi pingat emas di kejohanan Piala Dunia Terjun FINA 2021. Beliau memenangi acara 10 meter platform wanita dengan jumlah mata 355.70. Wan Ali tahu tak macam mana nak berenang? Tahu? Berenang tahulah, tapi terjun macam Pandalela tak boleh. Tapi berenang kena ada baju sendiri. Bercakap tentang baju, kita teruskan untuk topik yang pertama kita hari ini, iaitu batik identiti budaya bangsa dan juga apa sebenarnya yang nak dikatakan bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Abdul Razak bin Muhammad Ali dan juga Encik Abdul Rahman Ragid Abdullah, merupakan pengarah kreatif Malmo Klotia Kuching, iaitu Encik Abdul Razak, dan juga Encik Abdul Rahman, perunding layanan Malmo Klotia Kuching Sarawak. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Sihat. Alhamdulillah sihat. Tetamu kita pun dah meriah. Betul. Cik Jess. Nampak tak dia bawa lagi batik dekat set. Mereka semua pakai batik hari ini. Jess tak pakai batik saya sebab pakai apa? batik.
Sebab apa? Batik buatan sendiri. Batik buatan sendiri. Banyaklah batik buatan sendiri pula. Baiklah, Wan, kita nak Ya. tahu ni, sejak bila Malmo Culture ni mula beroperasi dan apa antara kelainan yang dibawa oleh anda dalam perniagaan ini? Baik, Jess. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malmo Clothier Kuching beroperasi sejak September 2020. Bertempat di Kompleks Islam Sarawak, Majma Mall. Abdul Malik bin Muhammad merupakan founder Malmo Clothier Sendirian Berhad PWTC Kuala Lumpur. Malmo Clothier PWTC merupakan antara nama besar dalam industri fashion pakaian lelaki eksklusif di Kuala Lumpur. Manakala saya, Abdul Razak bin Haji Muhammad Ali, merupakan co-founder, creative director di Malmo Clothier Kuching, Sendirian Berhad. Maksudnya di Kuching dan juga di PWTC lah. Malmo Clothier ni ada. Wah, Jess. Orang PWTC, orang Kuching pun boleh pakai batik yang diorang Boleh. pakai. Dan termasuk batik yang saya pakai pun antara batik Malmo Clothier. Gitu. Baiklah, kita nak tanya juga bagaimana selain daripada di Majma Mall, adakah terdapat tempat lain yang untuk brand Malmo Culture ni? Ada tak? Di Kuching, di Sarawak, hanya di Kuching atau Di Sarawak hanya di Kuching dan di Kuala Lumpur di PWTC. di PWTC. Maksudnya di Sarawak ni dia baru bertapak September 2020. Jadi PWTC startnya bila ya? PWTC beroperasi pada tahun 2006, Cik Wan. 2006. Oh, 2006. Lama dah tu. Belasan tahun dah lah. Oh, lama lagi beroperasi dekat PWTC daripada dekat sini ya. Ya, sini. kira di Sarawak ni barulah. Tapi saya nak tanyalah kedua-dua jemputan kita ni, sebab yang ni cawangan dia di PWTC dan juga Kuching. Asal dia mana? PWTC ke Kuching sebenarnya ni? Kedua-dua tetamu kita. Orang Sarawak ke orang KL? Saya orang Sarawak, asal memang Kuching. Oh, asal Kuching, orang Sarawak. Sama Encik ada Sama. Razak? Sama. Oh, sama. Ingat tadi orang Melayu sebab ada di cawangan di PWTC dan juga di Kuching. Kuching, Sebab Kuching dia lewat sikit buka. Tapi saya rasa lewat tapi buka kita pun patut bangga juga Wali betul. dia bawa batik, desain batik pergi dekat PWTC, maksudnya dekat Kuala Lumpur juga. Mana tahu ada batik-batik buatan corak-corak Sarawak, motif-motif Betul, Sarawak motif-motif sendiri, Sarawak itu penting. Jangan kata Sarawak, di luar Sarawak itu negeri-negeri lain pun ada corak-corak batik yang tersendiri. Saya nak betul tanya tak? Wan Alif sedikit. Macam mana rasa pakai pakaian daripada Malmo Culture ni? Saya pakai rasa selesa dan memang penampilan agak gah lah. Kan? Tu sebabnya nampak lain macam lain. je Keluar hari ni. kereta je orang ingat Tan Sri. Tapi Jess, kita nak tanya juga bagaimana untuk batik ni pada masa sekarang yang mungkin batik jarang jadi pilihan utama. Kadang-kadang batik ni adalah untuk urusan rasmi, untuk majlis-majlis kenduri kendara, tetapi bagaimana Malmo Ketedahkan Batik ni agak menjadi pilihan utama. Terutama di Kuching lah, rakyat Kuching, orang Sarawak ni. Apa yang ditampilkan oleh Malmo mengenai batik yang ada kat butik Malmo ni? Malmo Clothier Kuching, kita menampilkan batik-batik yang dicanting. Ya. Yeah. Batik-batik canting, batik-batik chop, batik-batik printed. Pelbagai pilihan yang boleh kita dapati dekat Malmo dan pelbagai kualiti fabrik, batik dan jahitannya memang sangat berkualiti. Sebab kita berkolaborasi dengan Malmo PWTC yang dah berada di dalam pasaran di Kuala Lumpur sejak 13-14 tahun lalu. Jadi Kuching menjadi mudah untuk kita menggerakkan pasaran batik. Batik. Jadi Encik Abdul Rahman sendiri saya tengok batik dia cantik. Saya pakai, saya pun tak tahu batik tu batik apa sebenarnya. Batik Chop. lukis ke batik chop? Chop. Batik chop. Chop. Oh, seperti yang Tuan Abdul Razak pakai? Lukis, canting. Lukis, cantik. Dan yang ada berada beza. pada patung kita? Chop. Chop juga. Batik chop. So batik chop, batik lukis dia ada identiti sendiri. Dan bila sebut tentang identiti, mungkin batik ni ada tempat kelahirannya, tempat asal usulnya. Seperti yang diperagakan di hadapan kita ni, dari mana sebenarnya batik ni atau corak ni ataupun desain ni lahir ataupun keluar? Cik Abdul Rahman.
Ya, okey. Asal batik ni selalunya sinonimnya yang kita tahu adalah dari Kelantan ataupun Pantai Timur lah, Terengganu. Ya, dan seperti yang kita tengok dekat patung dan apa yang saya pakai dan host kita Wan Alif adalah ini batik chop. Batik Batik chop. chop selalunya sinonimnya yang saya tahu adalah daripada Terengganu. Terengganu. So yang di handmade lah, eksklusif, hanya ada satu. Hanya satu. Hanya ada satu. Maksud dia orang lain tak boleh pakai lah. Maksudnya kalau saya dah pakai, saya je yang pakai. Betul. Kalau Jess pakai, Jess je yang pakai lah. Oh, sangat eksklusif lah. Benda ni maksud dia tak boleh kongsi-kongsi Jess. Ya, limited edition lah. Maksudnya saya pun pakai baju, saya tak nak lah bagi dengan Jess. Memanglah. Boleh ke cukup ke saiz kita? Boleh adjust. Itulah gunanya Malmo Clothier ni. Betul tak? Dan yang tertera, seperti yang tertera di kaca TV kita, itu antara batik-batik bagi. Ni batik chop lah? Batik chop, lukis, betul. Batik betul, chop. batik chop. Oh. Maksud dia keluaran dia hanya sekali macam tu? Betul. Design dia sangat cantik, Mewah, warna-warni, elegan. Tetapi dalam bila kita tengok macam ni, batik macam ni, tak silap saya batik macam ni kalau ditengok orang luar, orang biasa macam kita ni, mahal batik ni. Memang. Eksklusif. Nampak Memang Eksklusif. Tapi saya rasa di Malmo Clothier macam mana dari sudut harga ataupun nilai batik yang diketengahkan oleh Malmo Clothier ni? Batik yang printed chop, memang agak eksklusif sebab dia lebih contemporary. Betul. Design abstrak, design dia lebih kepada modern. Kalau batik canting pun memang eksklusif. Dia memang dikeluarkan satu dalam banyak-banyak pengeluaran. Design dia biasanya tidak akan dikeluarkan secara mass production. Dikeluarkan satu-satu. Dikeluarkan satu-satu, Jess. Jess rasa macam Tapi mana? rasa boleh kot, mampu milik rasanya harga dia kan. Masih Harga lagi mampu mampu milik. Harga di antara RM650 sehingga kepada cecah RM2,000. Sebab Di dia antara ada itulah eksklusif lah. eksklusif. Ya, Tetapi ada juga betul. batik yang tidak begitu eksklusif, printed batik yang kita ambil bekalannya daripada sama juga lebih kurang di dalam Malaysia ataupun daripada luar negara. Dia lebih kepada mesin printed. Mesin printed, ya. Tapi bercorak batik, bermotifkan Malaysia, yang itu lebih murah. Di Harga antara mampu milik lah. mampu milik lebih kurang dalam 200 sehingga RM450. Wow. Tengok batik sini. Tapi bagi saya kan, Jess, kalau tentang harga tu, alah membeli, menang memakai. Kalau Wan Alif sendiri, kalau memilih pakaian tu, daripada segi apa Wan Alif lihat? Memang saya akan tengok daripada kualiti lah, Kualiti, keselesaan. keselesaan. Sebab badan nak pakai. Bukan orang lain nak pakai. Kalau Jess nak pakai, suka hati Jess lah kalau dia nak pakai. Tapi kita banyak lagi nak dibicarakan. Ya. Apa kata kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Sekali lagi bersama kami Wan Alif dan juga Jessica Chung. Okey, kita masih lagi bicara tentang batik dan kita nak tanya Encik Abdul Rahman sendiri. Kelainan batik selain daripada batik tu, apa juga yang diketengahkan oleh Malmo? Lebih-lebih lagi time nak raya ni. Nak raya ni. Betul. Okey, batik yang kita sedia tahu banyak dia berasal dari Malaysia lah. Malaysia yang kita selalu pakai. Tapi yang terkini Malmo perkenalkan batik daripada Itali yang design yang lebih menarik, lebih bercolourful. Ya, betul. Dan bagi saya batik jenis ini bukan sahaja dari segi fabrik, tapi dari segi corak dia sendiri unik. Dan ini boleh mencecah sampai 1,500 sehelai. Sehelai 1,500. Berbaloi ya kalau buka bisnes jual batik. Lepas ni buka tailor lah kau. Menjahit. Balik jadi host, balik macam waiter, terus menjahit kau rumah. Betul tak? Tapi jahit ni kena ada servis, Jess. Ya, kena Bagaimana ada servis. dengan servis dia, Jess? Kita dah tahu apa antara servisnya.
Antara servis kita di Malmo Clothier, kita ada membuat pakaian-pakaian tuxedo, ceremonial dress. Kita juga membuat mess kit, formal suit. Yang antara yang terbanyak tempahan adalah formal suit lah. Sport jacket, antaranya juga kita masukkan batik, long sleeve, short sleeve, dan baju korporat, baju Melayu dan pakaian seragam. Itulah antara servis Malmo. Servis Malmo selain daripada batik, baju batik, dan waktu Ramadan, sebelum Ramadan itu saya berkesempatan tengok satu promo tentang baju Melayu. Boleh ceritakan sedikit Encik Nur Rahman, baju Melayu tu macam mana dia punya promo tu itu? Promo pada sebelum sebenarnya promo itu dilancar sebelum bulan Ramadan. Kita lancarkan promosi dia adalah satu baju Melayu sepasang dengan second itemnya 50% discount. Oh, 50%. So, dia last sebelum satu Ramadan lah. Betul. Kalau terima satu Ramadan memang tak dapat lagi lah, Jess. Kena pergi cepat lah ni. Kena pergi cepat. Tak sempat tahun ni, tahun depan ada. Tak jadi masalah. Okey, Cik Razak, sebab kita tahu ya, batik ni memang kurang mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat tempatan. Jadi kenapa tu agak-agaknya? Batik kalau kita melihat dia ada segmen pasaran dia sendiri. Jika kita lihat canting kerja-kerja mencanting amat rumit. Dan harga kalau batik canting memang tidak akan turun. Tidak akan turun daripada harga yang kita tengok sampai puluhan ribu pun ada batik canting. Sebab dia direka khas dengan corak dan motif yang dikehendaki oleh pelanggan kadang-kadang. Ataupun dia cuma ada satu-satu dikeluarkan. Dia tidak akan mass production. Jadi kalau batik printed ataupun batik yang dibuat secara mass production, yang itu telah berada dalam pasaran. Telah berada dalam pasaran dan harga agak murah. Agak murah lah. Harga boleh dapat RM100, RM200, boleh dapat dan pelbagai corak yang printed. Dan ada juga printed yang sampai RM600, bergantung dengan corak dan eksklusif warna yang ada pada batik tersebut. Adakah ini bergantung juga kepada tempoh masa yang diambil untuk membuat sesuatu baju? Betul, production. Berapa lama? Kalau dari segi jahitan memang kalau kita melihat jahitan yang mass production dengan yang custom made memang jauh beza. Cuma pelanggan sendiri yang hendak menilai sama ada hendak memiliki batik yang biasa-biasa, coraknya biasa-biasa ataupun corak yang lain daripada orang lain. Dan jika kita bercakap tentang production, jika kita lihat kualiti jahitan ni seni, batik pun seni. Betul. Jadi kalau kita lihat kualiti, memang harga tak payah pandang sangatlah. Betul. Sebab jika kita lihat kualiti jahitan di Malmo Clothier, kebanyakan pelanggan-pelanggan memberi feedback yang positif kepada kami sebagai galakan untuk kami terus berusaha mengekalkan kualiti perkhidmatan kami dan kualiti jahitan kami. Ya, kualiti itu penting, yes. Selesaan sendiri itu penting. Jangan pula seperti yang viral 2-3 hari ini saya tengok dari laman sosial tu, dia punya lengan pendek sebelah. Tapi tidak di Malmo, bukan di Malmo lah. Itu viral di luar Malaysia. Sebab ada orang ni, Wan Alif, dia sengaja nak beli yang mahal-mahal supaya nampak eksklusif. Tapi dia sendiri tak selesa pakai, betul? Betul. Tapi yang pentingnya eksklusif, kualiti dia. Bak kata Cik tu Razak tadi, harga jangan pandang sangatlah. Kalau nak nyaman, kata orang Sarawak, kalau nak nyaman, mau selesa, pakailah yang harganya bergagai, harga yang berpatutan, kualiti yang aku mula kata orang Sarawak yang best lah, selesa lah. Yang selesa. Kata producer kita. Okey, Cik Abdul Rahman, sebab sekarang ini kita berdepan dengan COVID-19. Jadi bagaimana anda perniagaan anda, maksud saya di tempat anda sendiri, bagaimana anda menjalankan pengoperasian sekarang ini?
Kalau sekarang memang sebab sekarang PKPB memang perlu sangat memperketatkan follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia sendiri. Itu sangat perlu. Dan untuk segmen market Malmo Keloteh ni memang kadang-kadang kita ramai customer, jadi kita hanya boleh sukat satu orang dalam satu masa. Satu orang saja boleh masuk dalam satu kedai tu? Tak, sebab keluasan kedai kita agak besar, jadi maksimum pun 4 orang. 4 orang. Masih patuh SOP lah, Jess. Masih. Tak ada sebab tak boleh pergi dekat sana. Betul. Dan Encik Nur Razak, secara ringkasnya pesanan kepada mungkin orang Sarawak yang masih lagi tidak mengenali batik ataupun masih takut-takut nak nanya apa sebenarnya batik itu. Apa pesanan kita kepada golongan-golongan di luar nun, rakyat-rakyat kita kat luar nun, penduduk-penduduk Sarawak terutamanya, sebab Malmo Keloteh itu berada di Majmah Mall. Majmah Mall tingkat 2, betul tak? Tingkat 2. So, secara ringkasnya pesanan ataupun saranan Encik Nur Razak sendiri. Jika kita melihat batik, dia ada pelbagai segmen. Segmen yang harga patut, kita lihatlah kepada batik printed. Batik printed, coraknya boleh, kita boleh pesan dalam kuantiti yang banyak. Contoh 200, 500 helai. Maknanya kalau untuk uniform, nak gunakan batik, maknanya gunalah batik printed. Jangan bercakap tentang batik canting. Betul. Batik canting pula segmennya berbeza. Kalau batik canting di peringkat international, di peringkat kebangsaan, orang buat fashion show, banyak pakai batik canting, dia akan pakai batik printer. Betul. Sebab kalau kenamaan-kenamaan, kerabat-kerabat, dia akan pakai batik printer, dia akan pakai batik canting. Betul. Jadi kena kenal dengan segmen yang kita rasa sesuai dengan kemampuan dan cita rasa kita sendiri. Betul. Dan jangan kita berbeli ikut bukan kemampuan kita. Belilah ikut kemampuan kita. Dan juga Cik Abdul Rahman, last kali, dekat mana dapat cari Malmo Keloteh ni? Mungkin dekat Facebook ke dekat laman sosial media? Orang ramai boleh cari Malmo Keloteh di Facebook, Malmo Keloteh Kuching, ataupun di Instagram, Malmo Keloteh, boleh type. Memang akan jumpa kami di platform Instagram ataupun di Facebook. Okey, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Abdul Razak dan juga Encik Abdul Rahman, atas perkongsian tentang batik hari ini. Jadi siapa-siapa jangan malu, jangan segan, boleh tanya aja. Sebab banyak pilihan, yang penting kualitinya. Walaupun harganya siklah mahal sangat, siklah murah sangat, tetapi kualitinya yang boleh kita menyebabkan kita orang Malaysia berlalak nak beli. Betul tak? Walaupun bukan perayaan, dia beli juga, Pak Alif. Ya, betul. Dan selepas ini kita ada tajuk dan juga topik yang akan kita kupas. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Jumpa lagi lepas ini di Sejahtera Asia. Yang tua dan yang muda semua nampak bergaya. Ada je dia menyumbang kembali suara lagi yang untuk Sejahtera Asia. Saya menyanyi bukan apa, sebab kita kan nak raya, nak nampak nak macam sabar. handsome, tak kira tua dan muda, tua dan muda, tak kira tua dan muda. Balik tu. Nampak kena nampak kecantikan, kekacakan dia di musim perayaan. Keserian dia juga. Betul. Dan kita bercakap tentang kecantikan di musim perayaan kita. Betul. Kita ada topik yang kedua apa? Jurusolek profesional atau usahawan. Kita nak tahu mengenai gaya marhen menjelang Marhen. perayaan. Marhen tu apa sebenarnya? Kita nak tahulah, ni tanyalah dengan jurusolek kita. Saya saja tanya taste. Baik, kita perkenalkan Cik Achai Wong, jurusolek profesional ataupun usahawan. Selamat datang. Thank you. Selamat datang. Asal Macam orang Malaysia Korea. ke Korea? Macam orang Korean pula. Apa anak saya?
Annyeonghaseyo lah. Annyeonghaseyo tu apa dari tadi lah. Nak makan sayur. Nak makan sayur maksud dia. Sihat hari ni? Sehat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Okey. Achai Wong, nama yang agak unik. Dan sendirinya memang terkenal dengan jurus solid dan juga usahawan. Bila sebut tentang jurus solid, nak tengok muka host kita ni. Dia make up sendiri tadi. Okey tak? Okey. Okey. Oh, dia Ni bagi jawapan okey. ikhlas ke ni? Kalau bagi bintang 1 hingga 5 berapa? 8 out of 10. Wow, saya minta 1 Wow, 5 lulus. dia bagi semua. 8/10. Wow. I think improvement on the eyebrow lah. Oh, improvement on Yeah. eyebrow. Okay. Hai, kau ingatlah ampau bagi. Okey, Halim, kita terus ke topik ini. Tahun ini perayaan raya mungkin berbeza dari yang sebelumnya kerana kita tak dapat nak all out disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi melihat kepada perubahan ini, apakah antara gaya yang boleh dibawakan supaya seseorang individu itu tidak overdo it? Overshadow Overshadow Overdo ke it. kau? Okey, sedar kita dah 2 tahun berada di dalam norma baru. Ya, norma baru. Dengan keadaan kita terhad kepada ziarah menziarahi dalam keadaan keluarga terdekat saja. So, si bermaksud kita si dapat nak berhias, nak berkemas untuk untuk perayaan hari raya, sebab hari raya tu setahun sekali aja. So bukan bermaksud kita si dapat nak berkemas, nak bersiap apa semua. Then my opinion towards it is kita boleh berkemas dan bersiap untuk family yang berkunjung. Betul? Dan tidak dilupakan kepada kawan-kawan dan kenalan di media sosial. Betul. So yang pemakaian yang antara gaya yang boleh digayakan adalah minimal, sebab lebih sedap mata memandang dan tidak hebat sangat. Tak over lah. Tak over. Maksud dia. Tetapi kalau sebut tentang perayaan ni, kita Sarawak ni unik pada bulan ni, bukan sahaja sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri, tetapi kita ada Gawai Dayak yang pastinya akan memeriahkan suasana. Walaupun kita beraya guna handphone saja, video call, tetapi mestilah mau kacak-kacak. Betul tak, Nak Jess? penuhkan Instagram, Facebook, nak post OOTD. Betul tak? Jess memang ketua dia lah kalau OOTD. Saya pula yang kena. Jadi kita nak tahu ada yang berpendapat mungkin minimal look ini adalah sesuai untuk Syawal 2021 sebab yalah kita kan berada di ambang COVID-19. Jadi apa pendapat anda mengenai perkara ini? Okey, sekali lagi kami mau kaitkan dengan situasi sekarang tu epidemik. So gaya minimal memang direkomend sekarang tu lah, sebab gaya minimal yang dipasarkan di pasaran lebih murah berbanding brand-brand dan jenama-jenama yang eksklusif. So at the same time dengan pembelian barang-barang eksklusif, barang-barang yang minimal yang sinonim dengan lebih affordable, at the same time kita dapat menyumbang kepada komuniti dan bisnes-bisnes usahawan kecil. So at the same time kita dapat menggayakan busana-busana daripada bisnes-bisnes dan usahawan-usahawan kecil, dan dapat juga sebab busana-busana dari usahawan kecil ni lebih tidak kurang hebatnya berbanding dengan brand-brand dan yang eksklusif lah. Ya, eksklusif dia macam itulah. Itu dari segi penampilan secara eksklusif ataupun tidak lah. Tetapi bila penampilan tu kita perlu satu pewaktakan yang cantik, yang apa kata orang tu, muka ni tak nampak sangat ada lubang sana lubang sini. Bila cakap tentang makeup ni di zaman pandemik, musim pandemik ni, macam mana sambutan makeup? Masih ada ke orang nak minta makeup ke ataupun servis macam mana dihadkan ke macam mana tu? Sebab perkahwinan memang kejap ada, kejap boleh, kejap tak boleh. Macam mana tu? To be honest, affected jugalah, sebab in term of SOP and orang masih fobia dengan keadaan semasa juga. Yeah. So agak kurang sambutan lah untuk makeup.
Agak Kurang kurang. simultan. Agak kurang lah. Jadi kalau Mr. Achai sendiri, Achai selalunya kalau contoh tak ada job yang datang, apa yang Achai buat? Saya personally saya ada bisnes kecil jugalah yang tidak yang macam job bag apa semua. Oh, maksudnya ada backup plan dia. backup Betul. plan. Jangan Itu kita yang penting. duduk macam tu. Bila kita dah make up tu, saya rasa sebab insan seni ni yang mengalir dalam darah kita ni, dia kreatif sebenarnya. Walaupun dalam musim pandemik, dalam musim apa saja halangan, dia akan beralih kepada sesuatu yang boleh mendatangkan rezeki dia. Tak kira lah tak dapat nak buat make up, jual barang. Ya, Ni apa patut yang contoh. dia boleh buat, dia buat. Betul, selagi boleh kalau buat. Kalau kita ada bakat tu, kita buat je. Kita pertengahkan bakat kita tu. Betul, macam bakat Jess pagi tadi, make up sendiri. Bakat dia boleh ke tengah, boleh buka depan ni muar untuk part time. Boy, lepas tu charge Wan Alif. Tak, jangan. Okey, untuk apa dia punya fashion. Sebab kita ni beraya, ada yang tak boleh balik ke kampung, ada yang tak boleh rentas negeri. Jadi balik kali ni tak dapat beraya bersama keluarga, mungkin beraya ada yang di bandar, di kampung, di luar bandar, di tengah bandar, semualah. Jadi fashion dia macam mana nak ketengahkan? Adakah masih dalam old school ke? Kalau di luar bandar tu macam mana kesesuaian fashion yang boleh diketengahkan? Kalau dekat kampung selalu orang pakai macam gaya klasik, betul tak? Gaya klasik dia ada klasik, samping macam ni. Betul tak? kain Macam tu. sarung. Ataupun boleh diteruskan pada masa sekarang ke? Masih sebab gaya klasik ni lebih praktikal sebab in term of kain dia lebih masih menggunakan cotton sebab sinonim kan. Lepas tu dengan keadaan semasa dengan kita melayan tetamu, in term of baju yang digunakan mestilah selesa dengan keadaan, maksudnya praktikal dengan keadaan semasa juga. Betul. Taklah di kampung tu. Sebab gaya klasik ni dia belum ada macam perubahan dalam design dia sendiri. Belum ada perubahan. Yang hebat sangatlah. Yang hebat. Tapi bagi saya lah, kalau zaman pandemik ni, bagi yang tak dapat balik kampung, guna video call tu, bolehlah hebat-hebat kat rumah seorang-seorang ambil video call. Nak, apa kata orang, nak luahkan rasa rindu dia orang. Tak apa, tak boleh je, boleh. Tak jadi masalah. Yang penting happy raya ni. Yang penting happy. Raya tu Raya beda, jangan betul lupa. tak? Okay, kita nak tanya lagi selepas ini. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tetap dengan kami di Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Betul. Kita akan bersiaran sehingga 8.30 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, duduk sana. Sekejap je lagi. Jadi kita masih berada di topik mengenai jurusolek ataupun gaya marhen. Marhen. Untuk raya Tadi saya tanya, marhen tu apa sebenarnya? Tanya. Jess, Apa tolong saya, marhen? Jess. boleh Cik Achai ceritakan apa marhen tu? Marhen ni adalah bahasa Melayu, yang menunjukkan orang kebanyakan, orang-orang biasalah. Rakyat biasa, rakyat jelata. Yes. Kalau Wan Alif ni berasal daripada bumi di atas. Bumi sana. di atas. Bumi. Jauh asal dia. Pandai kau, Jess. Mana ada bumi di atas, Jess? Achai, kita nak tahu daripada mana minat Achai datang untuk menjadi makeup artist profesional ni? Okay, minat it was 2012 sebab masa tu saya adalah seorang pelajar giat mara Siraman. So pada mulanya saya mengambil jurusan komputer, tapi at the same time di tempat tu kan ada solekan. Saya akan curi-curi masuk dalam kelas cikgu, solekan, dan tengoklah dia punya, cikgu-cikgu mengajar pasal solekan. Dari situ timbul dia minat. Saya juga senyap masuk Kalau dekat universiti saya memang tak boleh tu senyap masuk. Tapi tak apa, kalau benda yang masih boleh kata orang tu tak dia minat belajar tu. mendatang membahaya, boleh je bagi saya. Dia minat belajar tu. Pandailah kau. Betul tak?
Kalau Jess sendiri, minat tak dengan makeup ni? Ataupun minat? Saya minat, cuma saya tak berapa nak profesional lah. Bukan profesional. Boleh belajar, boleh belajar. Boleh belajar. Betul. Itulah tadi seperti Acai, dia sanggup menyelinap masuk kelas orang lain. Dia daripada kelas komputer pergi masuk kelas makeup. Dan untuk Marhen sendiri, Raya 2021 ni, apa yang Marhen sendiri bawa koleksi ataupun kelainan pada kali ini? So Marhen merupakan brand yang baru yang dilancarkan. So first collection kami adalah kurta dan songket eksklusif. Oh, songket. Berapa songket dan juga kurta sekarang? Kalau Marhen bawa sendiri kat Sarawak ni berapa? Okey, untuk kurta RM89 dan untuk songket eksklusif kami menjual dalam harga RM199. Tapi sekarang ni kita nak tahu sebab kita ada berdepan dengan pandemik COVID-19. Mungkin ada disediakan contohnya desain-desain seperti PPE untuk perayaan. PPE? Ada tak desain-desain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Boleh Belum lagi. Ada tak dicadangkan, terfikir? boleh dibuat. Sebab cadangan Jess ni memang masuk akal lah. Betul, sebab yang tak dapat nak beraya, Betul. dia nak rasa Jangan momen lupa raya jugalah tu. barisan hadapan kita So yang brand ni pun baru-baru juga. Oh, baru. Tapi baru tu memang sesuatu yang kata orang tu perlu diketengahkan lagi lah. Jadi betul cadangan Jess. Mungkin ada PPE yang sesuai untuk hari raya. Kita ketengahkan lagi. Jangan tengahkan lagi. Betul tak Jess? Ya. Okey, apa yang patut dielakkan ataupun yang tidak patut dalam pemilihan busana semasa musim perayaan? Okay, basically don't overdress, then don't over accessorize, and in term of makeup pun lebih prefer untuk lebih minimal, jangan hebat sangatlah. So tak bolehlah nak Sebab over. makin-makin kita di Sarawak tu banyak wang kuat hingga orang madah. Oh, So, Hingga. Sikit-sikit hingga. Tapi musim tu pemilihan kena tepat betul lah. Betul. Janganlah kat rumah pun beraya kat rumah dengan baju lip-lap Aidilfitri panas terik kat kepala. Relax-relax je. Pakai yang Santai-santai. Santai-santai. Yang Sebab selesa. kita kan zaman teknologi. Apa-apa pun raya kita tak dapat keluar, video call bukan boleh. Betul, raya betul. Producer kita cakap bijak producer kita ni. Okey, Jess, bagaimana pula Jess pula saya nak tanya, bagaimana pula Acai Wong pemilihan solekan untuk individu? Seorang individu, mungkin aspek yang dititik beratkan, kira raya kah, gawai dalam kah? memilih solekan Kalau saya sendiri Mungkin ada sebab untuk interview macam ni, betul. untuk Ada raya lain-lain. macam ni, untuk gawai macam ni, mungkin ada perbezaan dari situ. So basically yang perlu dititik beratkan adalah shade of foundation. Untuk lelaki jangan terlalu putih, untuk to be safe lebih gelap sikit daripada tone asal. So untuk perempuan pun sama juga. Betul? Itu adalah tips-tips yang Wali kena belajar ya. Ya, betul. Saya sangat setuju itu. Tadi adalah orang tu tak tahu nak buat apa masa datang bilik makeup. Saya tak tahu sebab saya memang Gelabah tak ada dia. mesin. Saya tengok je macam tu, siapa nak make up aku ni? Ni Nasib apa baik. ni? Dia siap tanya lagi. Apa ni? Okey. Kita nak tahu Alif. Kalau dia dah alang-alang juru solek profesional dah ada dekat sini. Yeah. Kalau kita nak cakap muka tu kurang cantik lah. Nak jadikan dia sesuatu contoh cantik. nak hide dia punya jerawat tu ke apa sebab ke, orang cakap tu make up berminyak of sangat power. ke. Betul tak macam tu? Boleh ke? Betul. Sebab untuk muka kalau ada berjawat memang ada skill-skill yang tertentu. Maksudnya ada caranya sendiri untuk cover benda tu. Kalau macam tu bagaimana nak cover skill dia? Boleh bagi sikit tak? Mungkin saya lepas ni nak adapt dekat rumah ke macam mana? So untuk jawat yang berwarna merah, kita ada satu sort of like foundation yang warna hijau. So kita cover dulu before kita Kena apply juga? foundation. Pakai. Walaupun dia berjerawat, letak je foundation. Ah. Nak cover ya. Macam tu rupanya. Kena balik ni kena beli. Apa foundation warna hijau tu? Jangan beli Foundation warna hijau. minyak hangat warna hijau tu. Makin besar lah kembang dia nanti, tahu tak? Besar kembangnya. Itulah. Baru tahu je. Okey. Okey, nak tanya tentang kurta ni. Kurta, menarik pula dengan kurta. Kalau kurta yang Marhen bawa kali ni, apa beza dia dengan kurta-kurta lain kat luar sana? Yang kami tahu hanya RM89 tadi harga dia.
Apa beza dia? Okey, kurta tu bling-bling ke apa? Guna material yang sama ke macam mana? Okay, first collection kami kami menggunakan material chromo crepe. So sangat-sangat selesa untuk jika untuk digayakan untuk hari raya sebab untuk perayaan banyak movement kan. Betul. So dia lebih selesa dengan pemakaian kita. Dan design kami orang pun nya lebih minimalis dan ada sikitnya ada pocket di tepi tu. So nya simple je lah. Saya dah over design just a simple with a short sleeve dengan dengan 11 pilihan warna juga. 11 pilihan mana? Mana pula warna? Oh, puasa ni tersasus-sasus saya. Dah haus lah tu. Kalau kurta tadi ada berapa? 9? 11 pilihan warna. 11. Sekarang tinggal berapa lagi? Sebab kita dah nak raya ni. Masih sempat tak orang nak dapatkan kurta daripada Marhen ni? Masih 11 masih available tapi limited of sizes. Saiz sebab lah. Kalau saya ada tak? sebab yang sekarang ni kita ada S, M and L saja. Oh, Buat first S, collection. Oh, ada. Saya ya S. ke? Saya S. Ya ke? Dia punya XL sebab itulah Acai tak berani nak jawab tadi. Sedih saya tak ada. Okey Acai, kenapa memilih kurta dan juga songket? Tadi kita tahu tadi kan Walif, kalau warna di sini pilihan dia batik. Jadi kenapa memilih konsep tersebut? Sebab kurta ni bukan saja boleh digayakan pada hari raya tapi boleh juga digayakan pada dipakaikan pada hari bekerja. Contohnya hari Jumaat, ataupun special occasion. Ya, seperti menziarahi majlis tertentu, majlis kenduri ataupun majlis kematian atau sebagainya. Bukan maksud dia kena pakai kurta, tetapi kesesuaian majlis, betul tak? Takkanlah kita nak pakai baju corak ganas-ganas pergi majlis orang meninggal. Tak kerisau kat rumah tu, betul tak Jess? Ya, betul. Lepas ni jangan pakai baju sembarang. Dia hari Khamis kena pakai batik Jess. Ni pun batik yang saya buat sendiri, saya cakap tadi. Batik buat sendiri. Tak percaya dia. Batik dia macam saya tengok songket dah. Bila cakap tentang songket ni, songket yang dibawa Marhen ni, dia Marhen sendiri yang buat ke sulang macam mana? Tak, kita ambil dari supplier dari KL lah. Dari KL. So dari KL sudah datang sini, mungkin harga dia boleh dapat harga KL ke macam mana ni? Tak, lebih murah lah. I mean in term of sebab harga dia ringgit Malaysia RM159. Kita tak ada, buat sekarang ni tak ada kedai, so kita dapat offer lebih murah lah. Offer lebih murah. Okey. Untuk secara ringkasnya, macam mana orang yang nak nak mengenali Marhen untuk lebih lanjut? Acai Wong lah sendiri. Okey, setakat ni kita ada akaun Instagram alias Marhen, Marnhaen, Marnhaen. Boleh cari dekat sana ya. Ya, cari dalam laman sosial mereka. Terima kasih Acai Wong kerana berkongsi tentang penampilan Marhen di Hari Raya dan juga gawai yang bakal menjelma selepas ini. Dan bagi memang mood yang baik-baik. Saya lah especially dapat good mood hari ni. Happy sangat sebab dia bagi rate makeup tadi 8/10. 8/10. Kalau saya tengok 10. Bukan 10 tu bagi saya tengoklah. Kalau dia sebagi 5 ke. Tak adalah. Okey. Dan kita dah berada di penghujung rancangan. Seperti biasa, tetapkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Tapi sebelum tu saya seperti biasalah ada pantun. Pantun ni sesuai untuk kita nak raya-raya ni. Betul tak? Okey, pergi ke pasar bersama mama, terjumpa pula dengan papa. Hari Raya kian menjelma. Sejahtera Asia jangan dilupa. Okey, saya saya Wan Alif Haji Wan Kasim dan juga rakan penyampai Jessica John. Jangan lupa hantar kad raya kepada kami di Set Sejahtera Asia. Kad raya dan juga ampau raya. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye.